guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Pakatan ataupun kerajaan perpaduan akan tumbang selepas PRN ini nanti. Benarkah atau itu hanya mimpi kering daripada Abakau dan juga Perikatan Nasional, sahabat-sahabat semua? Jadi kalau kita lihat hari demi hari, bulan demi bulan, mereka sering mengatakan kerajaan ini akan tumbang dan sebagainya. Dan berbagai lagi yang mereka katakan, Anwar akan tumbang, kerajaan akan bertukar. Jadi sahabat semua, ini adalah satu persoalan. Benarkah semua apa yang dinyatakan oleh mereka ini bahwa kerajaan ini akan tumbang? Atau ini hanya membina persepsi untuk memperbodohkan rakyat yang bodoh, yang boleh ditipu oleh mereka, bahwa kononnya kerajaan ini boleh ganti sekiranya mereka menang pada PRN yang akan datang ini. Jadi sahabat semua, saya mau membawakan kita satu pandangan padu ya daripada seorang bloko yang memang terkenal di dalam negara kita, yang menyatakan ya persoalan beliau, celah mana Anwar boleh tumbang selepas PRN katanya. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama apakah pandangan beliau ya berkaitan dengan ungkapan ataupun ucapan daripada Muhyiddin Yassin yang seringkali kita dengar ya mengatakan bahwa kerajaan ini akan tumbang selepas PRN yang akan datang ini. Jadi kata Syabuddin Husin ya, kalau dengar ucapan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional PN ketika kempen PRN yang sedang berlangsung sekarang ini, tiada lain katanya yang keluar daripada mulut mereka melainkan gambar gembur Anwar Ibrahim akan jatuh pada bulan 8 yaitu Ogos ini, bulan ini selepas PRN. Daripada Mahyadin katanya, Azmin Ali, Sanusi dan sejumlah ramai lainnya, itulah naratif yang sedang mereka bina sebagai jajaan agar pengundi di 6 negeri membuat sokongan kepada PN pada 12 Ogos ini nanti. Paling sok bila dengar Muhyiddin yang sebelum ini pernah dicop sebagai Perdana Menteri, paling gagal yang antara lain menyebut dalam satu ucapannya, selepas PRN nanti melalui kemenangan yang dicapai oleh PN maka Anwar akan jatuh karena terbukti beliau tidak pandai mentadbir negara. Itu antara kenyataan daripada Abakau ini. Jadi ini juga turut dipersoalkan oleh bloko ini, katanya apa kena mengenah keputusan PRN dengan pandai atau tidak pandai Perdana Menteri dalam mentadbir negara. Muhyiddin selama 17 bulan jadi Perdana Menteri yang dicop paling gagal sebelum ini, adakah beliau pandai sangat mentadbir negara soalnya? Jadi kemudian disebabkan para pimpinan PN tidak henti-henti bercakap Anwar akan jatuh pada bulan 8, yaitu selepas berakhirnya PRN pada 12 Ogos ini, Ali dan penyokong PN pun turut sama menggairah ya menjajah naratif yang serupa. Bila berjumpa dengan kita, mereka mula sibuk bertanya, betulkah Anwar akan jatuh bulan 8 ini? Heran kan katanya, mereka yang nak jatuhkan Anwar, tapi mereka pula yang bertanya kepada kita, betulkah Anwar akan jatuh? Apakah tanda semua itu? Soalnya lagi. Jadi itu tidak lain menunjukkan mereka sendiri sebenarnya tidak pasti sama ada Anwar akan jatuh atau tidak. Persoalannya, macam mana Anwar boleh jatuh atau boleh dijatuhkan selepas berakhirnya PRN nanti? Itu antara persoalan yang dihujakan oleh bloko ini. Ya, jadi berkurangkah majoriti 2/3 atau kedudukan 148 ahli-ahli parlimen yang menyokong kerajaan perpaduan dan Anwar. Katalah jika PN menang 4 atau 5 negeri pada PRN nanti. Malah kalau ke-6 negeri sekalipun berjaya disapu bersih oleh PN, celah mana Anwar boleh tumbang kerananya? Pertama, PRN adalah bertujuan untuk membentuk kerajaan negeri dan bukan untuk menentukan jatuh bangun Perdana Menteri. Suara atau undi adun tidak laku di parlimen dan oleh itu tiada kaitan keputusan PRN boleh menyebabkan kejatuhan Anwar. Kedua, harus difahami bahwa tiada peruntukan undang-undang untuk membuang seorang Perdana Menteri daripada jawatannya. Perdana Menteri hanya boleh dijatuhkan melalui usul undi tidak percaya di parlimen atau jika dia sendiri menjatuhkan dirinya sendiri dengan cara berundur atau meletak jawatan seperti mana yang dilakukan oleh Muhyiddin dengan Tun Dr. Mahathir sebelum ini. Selagi seseorang Perdana Menteri tidak dijatuhkan melalui usul undi tidak percaya di parlimen atau beliau tidak meletak jawatan, dia akan terus kekal sebagai Perdana Menteri sehinggalah parlimen dibubarkan. Jadi yang ketiga, oleh sebab sekarang ini Akta Lompat Parti telah berkuat kuasa, ini berarti ahli parlimen tidak laku lagi untuk menjajah akuan bersumpah mereka bagi menyokong sesiapa.
semua ahli parlimen tertakluk kepada keputusan parti tentang arah tuju sokongan mereka. Begitupun jika ada usul undi tidak percaya dibentangkan di parlimen, ahli-ahli parlimen bebas memberikan sokongan mereka. Jadi, selepas PRN ini, apa sekalipun keputusan pilihan raya itu, sementara memang tidak mustahil untuk menjatuhkan Anwar sebagai Perdana Menteri, ia tetap memerlukan pembentangan usul undi tidak percaya di parlimen. Jadi, beranikah Perikatan Nasional, beranikah Muhyiddin Yassin membawa usul tersebut? Atau sedia dan benar-benar beranikah Muhyiddin yang ada kes mahkamah dan kini tergolong dalam klaster mahkamah mahu membawa usul undi tidak percaya terhadap Anwar dan menonjolkan dirinya sebagai calon Perdana Menteri sekali lagi soalnya. Jadi, jika tiada yang berani membawa usul atau kalau usul pun tidak menang, bermakna Anwar akan kekal sebagai Perdana Menteri sehingga PRU yang ke-16 atau sehingga tahun 2027 yang akan datang. Ketika itu, yaitu kira-kira 4 tahun daripada sekarang, mana tahu entah Muhyiddin masuk penjara lebih dulu. Penyudahnya nanti jangankan di alam realiti, di alam mimpi pun Anwar tetap tidak akan berjaya dijatuhkan juga. Itu antara kenyataan dan juga pencerahan daripada seorang blogger yang memang terkenal, yaitu Sabudin, sahabat-sahabat semua. Dan saya sendiri sangat bersetuju dengan kenyataan ini, bahwa apa yang sedang dibina naratif, retorik daripada pihak pembangkang hari ini, seolah-olah kononnya kalau mereka menang, kerajaan ini akan jatuh, Anwar akan tumbang. Tapi sebenarnya semua itu hanyalah satu pembohongan. Semuanya adalah satu penipuan terhadap penyokong-penyokong mereka. Kerana apa? Kerana mereka mahu menang, kerana mau merampas kuasa, merampas pentadbiran kerajaan seperti Selangor, Negeri Sembilan dan juga Negeri Pulau Pinang. Tetapi realitinya sahabat semua, ia tidak akan berlaku. Kerana apa? Seperti mana yang diterangkan tadi. Ada 3 poin di sana. Jadi mustahil. Walaupun mereka menang sekalipun, kerajaan persekutuan Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap juga menjadi Perdana Menteri. Tetapi ini adalah cubaan mereka untuk memperbodohkan rakyat, untuk memperbodohkan penyokong mereka. Kononnya mereka boleh menjadi kerajaan. Inilah yang boleh dikatakan sebagai angan-angan Mak Jenin. Dan rakyat di luar sana, warganet juga mengatakan kenapa mereka begitu terdesak untuk merampas kuasa hari ini di kerajaan persekutuan. Kerana rakyat mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin utama mereka, pengurusi mereka sendiri sekarang ini terpalit dengan skandal-skandal rasuah, salah guna kuasa, penggubahan uang haram, pembiayaan uang keganasan dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Bukan seorang, 2, 3, malah ada juga anak-anak kepada mantan menteri didakwa. Kerana apa? Kerana menyeleweng, membuat pemalsuan dalam invoice khususnya dalam minyak masak dan sebagainya. Adakah mereka hari ini mau merampas kuasa hanya kerana mereka mau melepaskan diri daripada pendakwaan itu? Mungkin itu yang difikirkan oleh kaki-kaki pengkhianat negara ini. Sahabat semua, bagaimana pandangan anda? Itu pandangan saya. Jadi sekiranya anda juga mau memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti walaun-walautit, lebay-lebay, geng sapu bersih dan juga geng takut Anwar GTA. Apabila mereka ini memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Jadi, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Nampak Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update seterusnya. Sekian. Bye-bye.